Gastric GERD anxiety. Ish, awak kerap lapar sangat ni. Masalah kerap lapar sampai setiap 2 jam sekali kena makan adalah perkara biasa bagi yang mengalami masalah gastric GERD dan anxiety. Kalau lambat makan tak ikut time, perut akan jadi berangin, tangan kaki nak kebas, jantung jadi berdebar, anxiety nak datang. Yang ajaibnya, bila makan sedikit saja terus okey. Tapi cukup saja masa dalam 2 jam. Kalau tak makan, telefon hello. Kali ini saya akan jawab dengan detail kenapa perkara ini berlaku dan bagaimana kita nak menyelesaikannya. Seperti sedia maklum, masalah leaky gut akan menyebabkan mast cell activation syndromes dan leaky gut juga menyebabkan berlakunya kekurangan penghasilan diamine oxidase, menyebabkan berlakunya masalah histamine intolerance. Dua kondisi ini, tubuh badan berada dalam keadaan kronik stres, iaitu kita sentiasa dalam mood simpatetik dominan, lawan atau lari dan tempoh yang sangat panjang. Jadi, apa kaitan jika kita terperangkap dalam mood simpatetik dominan dalam tempoh jangka masa yang panjang menyebabkan kita jadi kerap lapar? Dia senang je. Asas untuk kita trigger lapar adalah bila paras gula dalam darah menurun, yang mana ianya akan trigger hormon ghrelin, iaitu hormon lapar. Perlu faham, jika kita terperangkap dalam mood simpatetik dominan, cara penukaran gula kepada tenaga adalah berbeza jika dibandingkan dengan penukaran gula kepada tenaga yang berlaku dalam mood kita relax, iaitu parasimpatetik atau lebih dikenali sebagai rest and digest, rehat dan hadam. Mood simpatetik dominan akan mengurangkan bekalan darah dan saraf kepada tangan, pinggang ke bawah dan juga sistem penghadaman. Bila kurang aliran darah, bermaksud kita akan kekurangan oksigen. Jadi proses penukaran gula kepada tenaga dalam mood simpatetik dominan dipanggil sebagai glycolysis secara anaerobik, iaitu dalam keberadaan kurang oksigen, yang mana proses ini kurang efisien jika dibandingkan dengan proses glycolysis secara aerobik, iaitu dalam keadaan mood parasimpatetik, rehat dan hadam. Nisbahnya adalah 1:18. Saya bagi contoh, kalau dalam keadaan aerobik ada oksigen, kita rest, kita boleh menghasilkan 36 ke 38 ATP daripada satu molekul gula. ATP ini adalah tenaga, yang mana jika dibandingkan dengan keadaan anaerobik, dalam keadaan tiada oksigen, kita hanya boleh menghasilkan 2 ATP ataupun tenaga daripada satu molekul glukos. Bermaksud dia sangat tak efisien, dan proses glycolysis secara anaerobik ini berlaku sangat cepat. Dalam tempoh masa 2 jam sahaja, sumber glukos daripada makanan kita akan dibakar habis. Dan itu yang menyebabkan paras gula dalam darah kita menurun, trigger hormon ghrelin yang menyebabkan kita rasa lapar setiap 2 jam sekali. Soalan, tuan maklumkan bila paras gula menurun, baru dia akan trigger kita punya penghasilan hormon ghrelin yang mana akan menyebabkan kita rasa lapar. Dalam kes ni, saya dah test gula saya baru tadi. Saya rasa lapar ni. Dah menggeletar badan. Kenapa dia nak trigger simptom? Dalam konteks ni, jawapan dia mudah saja. Sebab gula yang ada dalam darah pada waktu ini tidak boleh digunakan. Perlu faham, mood simpatetik dominan akan menghasilkan lebihan kortisol yang mana menyebabkan reseptor insulin pada sel kurang responsif. Kondisi ini dinamakan sebagai insulin resistance. Jadi, bila gula dalam darah yang sedia ada sekarang tak boleh digunakan, sepatutnya tubuh badan akan menggunakan simpanan glycogen, iaitu simpanan glukos pada otot dan hati sebagai sumber tenaga. Jap. Soalan, bukankah dalam kondisi ni dia akan trigger proses ketosis, iaitu penggunaan lemak sebagai sumber tenaga? Okey, penjelasan dia adalah proses ketosis hanya berlaku jika tubuh badan berada dalam keadaan parasimpatetik, iaitu rest and digest. Jika terperangkap mood simpatetik dominan, dia akan inhibit, menghalang daripada proses ketosis berlaku. Terperangkap dalam keadaan mood simpatetik dominan dalam tempoh jangka masa yang panjang menyebabkan kita kehilangan simpanan glycogen sebab tubuh badan dah guna habis dah. Yang mana kita boleh lihat dengan penurunan berat badan
dengan cepat. 1 gram glycogen diikat dengan 3 gram air. Bila kita hilang 1 gram glycogen, kita akan hilang 3 gram air sekali. Dan mode simpatetik dominan juga menghalang proses glycogenesis, iaitu penghasilan semula simpanan glycogen. Jadi apa yang akan berlaku? Berat badan kita akan makin turun, makin turun, makin turun, makin turun. Okey, kita recap semula. Gula daripada sebuah makanan dah habis dalam tempoh masa 2 jam. Simpanan gula pada otak dan hati kita dah guna lama dah habis dah. Tak boleh menggunakan lemak sebagai sumber tenaga, iaitu ketosis, sebab kita terperangkap dalam mode simpatetik dominan. So, apa yang tinggal untuk digunakan sebagai sumber tenaga? Kita tinggal hanya otot sahaja. Dia akan trigger proses penguraian otot kepada asid amino bawa kepada hati untuk proses penghasilan glukos yang digelar sebagai gluconeogenesis. Proses gluconeogenesis ini memerlukan kortisol, yang mana jika dah develop masalah anxiety akibat gangguan pada HPA axis, iaitu hypothalamic pituitary adrenal axis, kita akan berlaku kekurangan kortisol. Kita akan bergantung kepada adrenalin untuk proses penguraian otot ini. Perlu tahu, dalam konteks ini adrenalin akan trigger secondary histamine release, akan menyebabkan kita trigger simptom. Ini adalah punca mengapa kita jadi kerap lapar setiap 2 jam, dan kalau miss timing makan akan menyebabkan kita jadi berangin, tangan kaki nak kebas, jadi ketat dada, jadi jantung berdebar dan trigger anxiety dan juga panik yang hanya boleh kita redakan dengan makan baru dia dah okey sikit. Tapi dia akan bermula cycle ni setiap 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Nak hidup sampai bila macam ni? Kita kena selesaikan masalah ni. Masalah ni untuk nak simple saya bagi. Kalau perlu makan setiap 2 jam, makan saja dulu. Tapi perlu praktis MBB, makan bagi betul. Kita tahu punca masalah adalah leaky gut. Kita bantu rawat masalah ini dengan Half-5 Plus. Dan untuk masalah mass activation syndromes dan juga histamine intolerance akibat kekurangan penghasilan diamine oxidase, amalah MBB, yang mana diet ini dah terbukti bantu masalah kerap lapar ini. Kita boleh lihat dari testimonial Tuan Taufik. Tuan Taufik sebelum ni mengalami masalah kerap lapar. Sebiji seperti tajuk kita hari ni. Salam bang, nak beritahu ni, seminggu saya makan Half-5 start dari saya dapat penyakit ni. Hari ini saya rasa sakit tu hilang sikit-sikit. And now saya dah rasa macam biasa balik. Adalah rasa sikit-sikit kat perut tu, tapi memang dah kurang sangat. Sebelum ni Tuan Taufik mengalami masalah. Kalau tak makan memang pedih perut, jadi jantung berdebar macam-macam lah. Memang super produk Half-5 Plus ni. Memang super. Saya akan amalkan sampai bila-bila. Last pesan dari saya adalah, kalau baru mula MBB ni, jangan buat kurang makan. Lagi kita buat kurang gula, lagi kita nak puasa, lagi kita akan kerap lapar, lagi akan trigger simptom ni berulang. Saya berani cakap sebab saya dah jaga pemakanan orang selama 8 tahun dah. Setiap hari saya tengok makan orang. Saya banyak sangat data yang mengatakan kalau kita praktis IF, kita praktis OMAD, kita praktis puasa pada peringkat permulaan, memang sangat tak membantu. Jadi makan sampai kenyang. Selamat beramal semua.